Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Memulakan berita tengah hari ini dengan Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Halia Ahsan menerima kunjungan hormat daripada pihak Element 25 Limited Australia di Wisma Sumber Alam Kuching pada Selasa. Rombongan kunjungan hormat yang diwakili oleh Pengarah Urusan Justin Brown dan Pengurus Pembangunan Neil Graham itu adalah atas urusan pihak Element 25 yang berminat untuk melabur dalam projek pengeluaran High Purity Manganese Sulfate Bateri Lithium Ion. Sehubungan itu, mereka bercadang untuk menjalankan kajian kebolehkelaksanaan bagi projek itu di Sarawak memandangkan negeri ini berminat dalam sektor kenderaan elektrik EV dan telah mempunyai pengeluar co-profile di Kuching. Dalam hal itu, Datuk Amar Awang Tengah memaklumkan kerajaan Sarawak sedang berbincang dengan beberapa pelabur yang berminat untuk mengeluarkan bahan api hidrogen di negeri ini untuk memanfaatkan ketersediaan tenaga elektrik hijau. Jelasnya ini adalah selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 untuk mencapai ekonomi berpendapatan tinggi, merangkumi kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Berita seterusnya, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB akan menggantikan pam air di kawasan Lebrasau sebagai langkah untuk menangani isu bekalan air di Dalat. Menurut pihak JBAB, pam baharu yang berkuasa tinggi telah sampai di Kuching dan akan dibawa ke Dalat dalam minggu ini, di mana proses penukaran pam tersebut akan mengambil masa selama 3 hari. Sementara itu, bercakap dalam sesi taklimat di Pejabat Daerah Dalat pada Selasa, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi telah mengarahkan pihak JBAB bahagian muka untuk menghantar bekalan air terawat dengan menggunakan lori ke kampung-kampung yang terjejas semasa proses penukaran pam di Lebrasau dijalankan. Dalam perkembangan lain, Sarawak Energy Berhad SEB memaklumkan proses penyaluran bekalan elektrik ke Dalat Substation masih dijalankan dan ia dijangka beroperasi pada penghujung 2022. Mengenai permohonan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah agar dipasang lampu jalan di sepanjang Jalan Oya Dalat, Datuk Julaihi memaklumkan kemudahan itu akan dipasang di kawasan-kawasan strategik terlebih dahulu seperti di persimpangan masuk jalan kampung-kampung. Sejurus selepas itu, Datuk Seri Fatimah dan Datuk Julaihi serta rombongan melawat Lebrasau Water Intake dan kolam tanggungan air Sungai Ud untuk mendengar taklimat bagi menangani isu bekalan air dan elektrik di Dalat. Difahamkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah meluluskan peruntukan sebanyak RM49.5 juta pada 4 Jun 2018 bagi mengatasi isu bekalan air di Dalat membabitkan 7 pakej iaitu seperti berikut. Berdasarkan laporan terkini, terdapat projek yang sudah siap dan ada yang sedang dilaksanakan. Hadir sama Pengarah JBAB Chang Kuet Sian, Pemangku Residen Bahagian Muka Syafri Saili, Jurutera JBAB Bahagian Tengah Sarawak dan Jurutera Air Bahagian Muka. Laporan berikutnya, mangsa-mangsa yang terjejas akibat kejadian banjir kilat yang berlaku di Kampung Long Sukang pada Selasa telah menerima bantuan bakul makanan untuk meringankan sedikit beban mereka. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh Peterus Lasung yang mewakili Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong. Terdahulu, beliau bersama rombongan dari Pusat Khidmat Ahli Parlimen Lawas serta Ahli Jawatankuasa Induk Parti Persatuan Bumi Putera Bersatu PBB Bak Kelalan telah berkunjung pada hari yang sama ke kampung tersebut untuk meninjau keadaan persekitaran setelah keadaan air mula surut. Untuk rekod, kejadian banjir kilat itu telah menyebabkan kerosakan serta kemusnahan kepada kawasan dalaman rumah serta di persekitaran termasuk kebun dan sawah padi. Sementara itu, semua mangsa menzahirkan penghargaan kepada Datuk Henry atas keprihatinan beliau dalam menghulurkan bantuan tersebut. Mereka turut menaruh harapan agar agensi-agensi berkaitan dapat menghulurkan sumbangan lain untuk meringankan beban yang dihadapi. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradung Datuk Ding Kuang Hing telah mengadakan perbincangan bersama Ahli Persatuan, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Meradung dan guru sekolah berkenaan beberapa permohonan dari pihak terbabit.
Dalam perbincangan itu, Datuk Ding memaklumkan akan menyalurkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP secara berperingkat mengikut dana yang telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Datuk Ding juga berterima kasih kepada PPD Sarike kerana menjemput beliau untuk menyempurnakan majlis penutupan bengkel pendaftaran kepimpinan Intrusional 360 darjah siri kedua di IPG Kampus Rajang Bintangor Kelak. Pada pertemuan itu, beliau turut menyalurkan peruntukan MRP kepada dua pertubuhan iaitu sebanyak RM2,000 kepada Chinese Annual Conference Bintangor District dan RM1,000 kepada Kelab Sukan Rekreasi Bungai Terung untuk menjalankan aktiviti tahunan. Dalam pada itu, Tabung Baitulmal Sarawak TBS bahagian Sibu meraihkan pelanggannya sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri dengan menganjurkan Hari Bersama Pelanggan bertempat di Dewan Kompleks Islam Sarawak Sibu pada Rabu. Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, pihaknya sangat terharu dengan sambutan diberikan masyarakat di Sibu, terdiri daripada pelbagai lapisan kaum dan agama terhadap program berkenaan. Katanya kehadiran pengunjung pada majlis itu manifestasi toleransi dan perpaduan kukuh masyarakat di Sarawak yang diamalkan sejak turun-temurun. Kita cukup terharu dengan sambutan daripada masyarakat setempat, khususnya pelanggan kami yang datang daripada seluruh bahagian Sibu ini dan ada juga daripada bahagian yang lain. Dan mereka telah datang dengan cukup ikhlas. Kita lihat pelbagai kaum, bangsa dan keturunan. Dan inilah satu manifestasi bahawa kita di Sarawak ini cukup cantik dan indahnya. Aidilfitri ke, Gawai Dayak ke, atau kita Tahun Baru Cina, memang kita mempunyai satu nampaknya toleransi dan perpaduan itu yang cukup mantap dan telah dilakukan turun-temurun. Jadi pada hari ini kami di Baitulmal lebih kepada nak menyatakan bahawa rasa terima kasih kami kepada pelanggan-pelanggan kita yang telah menyokong kami selama ini. Bercakap kepada media semasa program itu, Datuk Abang Muhammad Shibli memberitahu sokongan dari pelbagai pihak seperti jawatankuasa masjid dan surau, agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO banyak membantu TBS dalam mengenal pasti mereka yang memerlukan bantuan semasa penularan wabak COVID-19. Setakat 9 Mei 2022, TBS bahagian Sibu telah mengagihkan sejumlah RM532,800 kepada asnaf melalui 4 program utama iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Manakala jumlah agihan bagi seluruh Sarawak setakat 30 April 2022 adalah sebanyak RM27.4 juta. Dalam perkembangan lain, 4 kes membabitkan ugutan penyebaran video bogel berjaya ditumpaskan polis selepas 6 suspek ditahan dalam op bugil di sekitar Kuching dan Serian baru-baru ini. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta berkata, mereka yang ditahan adalah 6 lelaki tempatan berumur dalam lingkungan 30 hingga 40 tahun di mana 2 daripadanya mempunyai rekod lampau berkaitan kes penyalahgunaan dadah. Tapi semakan rekod lampau terhadap 6 suspek, mendapati 2 daripadanya mempunyai rekod berkaitan kes dadah. Ini rekod kes lampau berkaitan dengan kes penyalahgunaan dadah. Kesan daripada kejadian ini, mangsa akan mengalami tekanan perasaan dan muru dan malu kerana tersalarnya meluah diri akibat daripada ugutan penyebaran gambar dan video bagi bugil tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media op bugil di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak di Kuching pada Rabu. Jelasnya, modus operandi digunakan sedikit ini adalah dengan mengumpan mangsa kebiasaannya lelaki berusia antara 18 tahun hingga 47 tahun untuk melakukan panggilan video melalui aplikasi MyChat, Facebook, WeChat dan juga WhatsApp. Syarikat ini akan membuat panggilan video kepada mangsa dan menyamar dan mempamerkan aksi-aksi yang lucah dengan memperkayakan mangsa untuk melakukan adegan lucah dan pada masa yang sama
tanpa disedari oleh mangsa, adingan lucah yang dilakukan oleh mangsa akan dirakam oleh sindiket tersebut. Dan pada masa yang sama akan mengugut aksi-aksi lucah yang dilakukan oleh mangsa tadi, mengugut untuk menyebarkan aksi lucah tersebut, dan mengugut membuat pembayaran sejumlah wang ke dalam akaun bank yang diberikan oleh sindiket tersebut. Dan akaun bank tersebut merupakan akaun bank milik pihak ketiga yang digunakan oleh sindiket. Untuk rekod, pihak polis telah menerima sebanyak 29 laporan polis dan melibatkan jumlah kerugian sebanyak RM114,730 pada tahun 2021. Manakala pada tahun 2022 pula sebanyak 6 laporan polis dengan jumlah kerugian sebanyak RM22,200. Oleh itu, pihak polis menyarankan agar orang ramai perlu berwaspada apabila berkenalan dengan kenalan baru di media sosial. Orang ramai juga dinasihatkan agar menggunakan platform media sosial dengan lebih bijak agar tidak mudah diperdaya dengan sindiket penipuan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portalukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.